Assalamualaikum. Apa khabar? So harap dengar dengan jelas sebab saya bertukar studio dekat tempat working place husband saya. Dekat tempat saya ada tim tengah bekerja. So apa khabar semua? Hari ni 30 hari bulan adalah hari, ramai orang tak tahu hari ni adalah hari penutup. Orang kata besok akan diumumkan dividen amanah saham didik. So ramai yang tak faham, tak tahu bila disebut PNB dia ingat ASB atau ASB 2 sajalah. Tapi sebenarnya ada lagi yang tetap lain, unit-unit tetap lain, termasuklah ASD amanah saham didik. Hari ini 30 hari bulan 6, sepatutnya sama ada hari ni atau besok dividen tahunan masuk. Kenapa saya tahu? Simple. Sebab saya ada simpanan dekat situ. Amanah saham didik saya buka dah lama lah. Lepas dah penuh ASB 1 dengan ASB 2. Kan kita boleh penuhkan kuota setakat 400,000. Dan saya buka amanah saham didik. Amanah saham didik ni dia punya financial year adalah Mei to Jun. Mei to Jun dia punya financial year. So hari ni atau besok tuan-puan dah boleh semak lah pulangan dia. Tapi macam kita expected tuan-puan, bila kita menabung wang, kita risiko wang adalah bila kita meletak pada institusi yang memberikan dividen, risiko kita adalah naik turun dividen itu sendiri dan juga nombor 2 inflasi. Alright, 2 ni kita adalah. Kenapa tuan-puan? Saya perlu tengok balik sama ada pulangan dividen tu nanti akan boleh menggantikan kadar inflasi kita. Sekiranya tidak, therefore saya kena tengok balik perlu tak ataupun patut tak saya kekal menabung di situ. But for me simple tuan-puan. Saya tidak menolak dua inilah, iaitu wang tunai dan juga emas bagi kegunaan dana cemas, dana persaraan whatsoever. Tetapi yang penting adalah saya perlu memastikan simpanan itu kalis inflasi dan kekal bertahan dalam setiap keadaan ekonomi. Okey, itu yang saya perlu tahu. Kenapa? Sebab bila andailah berlaku sebarang musibah, tempoh masa berapa lama kita mampu bertahan itu adalah penentu seberapa disiplin kita dalam soal keuangan. Sebagai contoh, kalau tuan-puan hilang kerja, kalau tuan-puan bercerai hidup atau bercerai mati dengan pasangan, ataupun kalau tiba-tiba hilang upaya. So berapa lama kemampuan bertahan? Ada orang tuan-puan dia hilang kerja sebulan dia dah tidak mampu bertahan. Ada orang dia hilang kerja 6 bulan dia boleh survive. Ada orang setahun. Ada orang 2 tahun. Tapi bagi kes COVID ni kita pun tak sangka kata COVID akan berlanjutan sehingga 2 tahun. Ni dah tahun ke 2 nak masuk 3 dah. So jadi bila dia dah berlanjutan 2 nak masuk 3 tahun ni, kita tak tahu adakah akan berakhir selepas 3 tahun ataupun mungkin 5 tahun lagi. So jadi mampu tak kita bertahan hingga 5 tahun lagi whatsoever. So jadi apa yang saya nak beritahu tuan-puan adalah kena pelbagaikan simpanan. Sebab ya betul hari tu Perdana Menteri kita dah umumkan bahawa kita sebenarnya dalam darurat kewangan jugalah. Sebab hutang kita bertambah, mata wang kita pun semakin menurun nilai. Saya tak tahulah bila kerajaan umumkan bagi bantuan bilion-bilion tu, saya tak tahu duit tu datang dari mana. Saya tak tahu duit tu datang dari mana. Tapi hakikatnya wang kertas sebenarnya boleh dicetak tuan-puan. Ianya berlaku pada zaman peperangan Jepun masa dia menakluki tanah Melayu dulu. Bila dia berperang tu, dia perlukan ni yang banyak kan, dia perlukan keperluan peperangan yang banyak. So jadi apa yang berlaku adalah dia dia mencetak wang dengan banyak untuk memenuhi keperluan dia. So jadi hari ni bila saya dengar kerajaan umum bilion-bilion, saya tak tahulah kerajaan ambil duit mana. So jadi perkara-perkara begini mungkin akan menjadi sentimen yang akan lama kelamaan akan menjatuhkan nilai mata wang itu sendiri. Contoh macam dulu US, bukan dulu sangat, tahun ni juga kerajaan US. Apa yang kerajaan Malaysia buat ni tak salah tuan-puan. Kita semua terdesak dan memerlukan duit kan untuk perbelanjaan dan transaksi ekonomi. Beberapa bulan lepas pun, I think dalam first quarter untuk tahun 2021 ni,
kerajaan US sendiri mengumumkan dia mencetak bertrilion-trilion wang kertas. One thing about US adalah budaya mereka very vocal, very open. So jadi bila kerajaan buat sesuatu dia akan umumkan, dan kerajaan US umumkan bahawa dia dah mencetak mata wang kertas bertrilion-trilion. Dan mata wang kertas ini tuan-puan slowly akan masuk ke dalam pasaran. Dan konsep demand supply sebenarnya mudah saja. Kalau demand banyak dalam pasaran, value akan jatuh nanti. Kalau supply banyak dalam pasaran, value akan jatuh nanti lah. Alright. Sekarang orang demand, orang perlukan duit. So jadi bila US terpaksa cetak duit yang banyak, satu hari nanti supply wang kertas ni akan terlalu menjadi lambakan di dalam pasaran ekonomi, dan ini secara amnya akan menjatuhkan nilai mata wang itu sendiri. Alright. Kenapa tuan-puan? Sebab memang wang kertas dia sangat berkait rapat dengan ekonomi, situasi politik dan kestabilan negara itu sendiri. So jadi sebab itu untuk menyelamatkan kekayaan kita, saya selalu kempen kata tuan-puan yang tidak terdesak hari ini, tukarkan sebahagian kepada emas. Soalannya berapa rasionya? Kalau saya sendiri antara 40 hingga 45% daripada jumlah kekayaan. Kalau ikut Tuan Azizi Ali, however dia punya pendapat tu dah terlalu lama, so I'm afraid that waktu itu kita tidak mengambil kira situasi nilai mata wang hari ini. Kalau ikut Tuan Azizi Ali, dia cakap 10% daripada jumlah kekayaan sepatutnya dalam bentuk emas. Kalau ikut Mike Maloney, kalau ikut Robert Kiyosaki, sekitar 25% emas daripada jumlah kekayaan. Kalau ikut Mike Maloney, dia cakap perlu 50% daripada jumlah kekayaan itu adalah dalam bentuk emas. So apa yang saya nak bagi tahu, nak conclude, kata semua pendapat pakar berbeza. Saya yang bukan pakar, saya menabung emas sekitar 40 hingga 45% daripada jumlah kekayaan. Jadi bila tuan-puan dengar semua pendapat pakar berbeza, tuan-puan akan fikir macam mana nak buat keputusan. Keputusan dia begini. Tuan-puan bayangkan dalam situasi tiba-tiba mata wang daripada nilai contoh RM20 ni kan, RM20 ni terus menjadi sifar. Tak ada nilai, macam duit pokok pisang. Katakan tuan-puan bayangkan hari ni wang tunai terus hilang nilai. Hartanah terus tak boleh dijual sebab keadaan waktu tu dah sangat teruk. Berapa jumlah kekayaan yang tuan-puan nak kekal dengan tuan-puan? Itu adalah rasio emas yang tuan-puan perlu ada. Alright? Kalau tuan-puan kata, jumlah kekayaan saya adalah 1 juta. Dan saya perlukan, at least kalau berlaku apa-apa, saya perlukan nilai kekayaan saya 30% daripada 1 juta. So jadi tuan-puan tahu 30% itu ataupun nilai dia 300,000 adalah dalam bentuk emas. Bagi orang-orang yang baru menabung, dia dengar 300,000 macam banyak. Sebenarnya 300,000 tu lebih sikit daripada 1 kilo saja. Sikit tak banyak. Alright? Kenapa? 1 kilo hari ini bernilai 270,000 lebih kurang macam tu. Hari ini harga emas 257. So jadi 257,000. Okey, 257,000 adalah nilai emas 1 kilo. So jadi kalau orang yang dengar banyak, bagi penyimpan emas yang dah bertahun-tahun, dalam tim saya bila diorang dengar emas 1 kilo, bagi diorang itu biasa. Itu biasa. So jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah sekarang mula letak kertas dan pen, sebab kita nak selamatkan kekayaan kita segera ni. Dan tuan-puan dah kena buat keputusan hari ini berapa kekayaan yang tuan-puan perlu ada dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab pakar bagi pendapat yang berbeza-beza. Pakar memberikan pendapat berdasarkan pengalaman, perhatian dan penilaian mereka. Alright, mereka buat kajian isu semasa, kajian politik, pengalaman peribadi, whatsoever. Tetapi kita kena ingat, pengalaman semua orang tidak sama dan waktu adalah tidak sama. Saya selalu cakap, umur saya 39 tahun. Saya selalu tunjuklah buku ASB saya ni sebab dia legend. Saya quite confident that nowadays punya youngster, dia orang dah tak ada tengok dah buku kan. So kalau adik-adik yang belum lagi tahu, dulu kami simpan ASB dalam bentuk buku macam ni. So adalah
ada buku macam ni, banyaklah buku So jadi kalau kita tengok kat sini, ni adalah buku-buku yang simpan dululah. Alright. Dan dulu tuan-puan, sistem dia, kalau buku tu dah penuh, dia potong kat sini. Alright. Macam ni kan, ASB kan. Okay, ASB dia kata, buku ni dah penuh dah record, dah penuh cetak. So dia akan potong kat sini. Nampak? Dia potong kat sini. So, okay. So, jadi buku ini untuk merekod, dulu-dulu merekod kekayaan, sekarang dah ada online. Sama juga dengan sistem account emas gap. Account emas gap, tuan-puan menyimpan emas di dalam online. Dah tak ada konsep buku-buku whatsoever. Siapa yang bercakap tentang buku, tentang beratur di kaunter dah sangat tidak relevan dengan zaman, ketinggalan zaman. Alright. So, jadi hari ini tuan-puan kena buat putusan diri sendiri. Puan Nur Farah kata dia ada buku ASB tiga color. Saya ada 3 yang color biru. 3 yang color biru. Yang ni lah. Yang ini kalau color biru ni adalah ASB 1. Alright, ASB 1. Kita tak panggil ASB 1, kita panggil ASB. Kalau yang macam ni kita panggil ASB 2. Buku warna purple So jadi tuan-puan, sama juga tabung haji. Tabung haji pun dia dalam bentuk buku Dulu pun bentuk buku. Daripada buku yang lama ni, lama macam ni warna kuning, lepas tu buku yang terkini sikit warna hitam, dan lepas tu ditamatkan lah, istilah buku ni dah tak ada. Sama juga dengan account emas gap. Ramai yang WhatsApp saya, dia tanya, apa bukti saya menabung emas? Dia cakap saya kata, bila tuan-puan menabung emas, tuan-puan akan diberi akses sama dengan MyASNB. Cuma yang membezakannya adalah MyASNB dia merekod dalam bentuk unit ataupun unit. Kalau unit tu unit tetap, 1 unit bersamaan dengan RM1. Senang nak kira. Alright, 1 unit RM1. Itu adalah rekod MyASNB. Bila tuan-puan tengok dalam bentuk RM tu, itu sebenarnya adalah unit trust ASB adalah unit trust. Kalau orang yang belum tahu. Kalau orang kata simpan apa? Saya simpan duit dekat ASB. Sebenarnya kurang tepat. Tuan-puan kena cakap saya simpan unit trust dekat ASB. Cuma ASB ni 1 unit bersamaan RM1. So, yang berisikonya adalah cuma RM1 20 tahun lepas dengan RM1 hari ini, kuasa belinya tidak sama. Alright, siapa dekat sini yang bersetuju bahawa nilai RM1 20 tahun lepas masa zaman kita sekolah dulu kan, berbanding hari ini tidak sama. Okey, 20 tahun lepas tuan-puan, umur saya adalah 39 tolak 20 tahun, umur saya adalah 19 tahun. Waktu itu RM1 sangat bagus lagi. Alright, siapa yang baya-baya saya yang lahir tahun 80-an, 70-an tuan-puan bersetuju bahawa RM1 hari ini tidak sama dengan RM1 20 tahun lepas. Alright. Kalau RM1 20 tahun lepas, kita boleh dapat 10 biji karipap. Ataupun 1 bungkus nasi lemak lauk ayam. Okey. Hari ini RM1. Tuan-puan tak boleh dapat nasi lemak tau. Walaupun nasi lemak daun pisang. Nasi lemak daun pisang dekat KL ni RM1.50. Untuk tuan-puan dapat nasi lemak, compare dengan 20 tahun lepas boleh dapat nasi lemak lauk ayam, hari ini RM1 tidak dapat nasi lemak lauk ayam, malah tak dapat nasi lemak ikan bilis daun pisang pun. Yang kita akan dapat cumalah nasi lemak, kena tambah 50%, iaitu 50 sen, dapat RM1.50, baru dapat nasi lemak, itu pun ikan bilis, bukan nasi lemak ayam macam 20 tahun lepas. Okey. So, jadi apa yang kita nampak dekat situ, puan? Penurunan sebenarnya kuasa beli. Kalau kita compare daripada situ, kita nampak at least minimum kuasa beli kita dah susut dari segi mata wang. Minimum antara 50% hingga 100%. Siapa rasa benda ni betul? Tuan-puan rasa betul tak bila tuan-puan tengok balik kan? Kalau dulu 20 tahun lepas, masa saya umur 19 tahun, RM1 boleh beli 10 biji karipap. Hari ini RM1 boleh beli 2 biji karipap. 1 biji karipap tu jadi jatuh nilai dia 50 sen. Dulu 10 sen. Sebab itu yang saya kata dia dah naik at least 50% hingga 100%, malah mungkin lebih, tuan-puan.
Cuma mata wang ni adalah konsep mata wang fiat. Jadi kita tertipu dengan nombor. Kita tengok RM1 dekat note ni, dekat duit note ni, alah saya tak ada RM1. Okey, kita tengok RM5 dekat note ni, dia tulis RM5 daripada 20 tahun lepas hingga hari ni. So jadi minda kita dah fikir nilai ini sama. But however, dari segi kuasa beli sebenarnya sangat-sangat berbeza. Jadi, tuan-puan, hari ini tolong kenal pasti yang mana duit yang tuan-puan tak nak guna selepas 3 tahun. Saya tahu hari ini keadaan ekonomi tidak baik, ramai yang terkesan, tetapi dalam masa yang sama ramai juga yang tidak terjejas langsung. Yang sekarang saya duk cakap ni dengan orang yang tidak terjejas langsung, maksudnya apa tuan-puan? Tuan-puan masih lagi ada pekerjaan, suami masih ada pekerjaan, isteri pun masih ada pendapatan. Malah jimat sebab suami isteri bekerja dari rumah, tak ada kos tol, tak ada kos petrol, tak ada kos parking. Ada yang golongan macam ni. Alright? So golongan yang macam ni hari ini tuan-puan dah kena tengok balik duit-duit yang mana yang tidak akan digunakan dalam tempoh 3 tahun. Sebab duit ini sepatutnya ditukarkan kepada emas. Sepatutnya. Semalam ada yang tanya, dia nak ambil tak moratorium, dia nak ambil tak iCitra. iCitra, moratorium tak ada beza, dua-dua duit kita. So bila dua-dua duit kita, apa yang tuan-puan perlu buat adalah, kalau tuan-puan nak ambil, tuan-puan kena pastikan duit kita itu bertahan lama. Bagi kes yang tidak terdesak, read my lip properly ya. Yang terdesak fine, tuan-puan boleh ambil, tuan-puan boleh guna, nak beli beras, nak beli gula, beli susu. Tetapi kalau tuan-puan kata, nak beli handphone, nak beli kereta, nak tukar sport rim, itu tak boleh. Tak boleh ambil moratorium dan tak boleh ambil iCitra. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil moratorium, bermaksud tempoh pinjaman kita mungkin semakin dipanjangkan. Bermakna kita terpaksa guna duit masa depan yang kita bakal duit persaraan kita. Sama juga dengan iCitra. iCitra adalah duit KWSP atau duit persaraan kita. Kalau kita ambil duit persaraan kita, di masa depan kita tak ada duit persaraan. Melainkan duit itu kita ambil dan kita tukarkan kepada aset yang bernilai. Seperti bagi yang tidak terjejas, tuan-puan mungkin nak beli hartanah sekarang. Atau tuan-puan nak tukar pada aset, tapi hartanah modal terlalu besar. Tuan-puan tukarkan kepada emas. Dengan syarat, emas ini jangan disentuh sehingga tempoh at least 3 tahun ke umur persaraan. Sebab iCitra dan moratorium sebenarnya duit persaraan. So siapa faham apa yang saya cakap? So tolong komen siapa faham. Senyap je, saya takut ada yang tak faham pula saya cakap ni. Alright? So jadi nampak saya nak kata apa kalau tuan-puan rasa nak ambil duit moratorium atau iCitra tapi tuan-puan tak tahu nak buat apa, jangan ambil. Bayar seperti biasa. Ini kes, ingat balik, yang tidak terjejas, yang pendapatan masih ada dan tak tahu nak buat apa. Tetapi kalau tuan-puan nak ambil untuk meningkatkan kekayaan, nak tukarkan kepada emas atau nak tukar kepada hartanah sebab tuan-puan bimbang, KWSP takut jadi macam Greece. Greece pernah berlaku, sekarang pun masih berlaku sampai rusuhan rakyat whatsoever, tuan-puan boleh kaji sendiri. Greece, negara dia bekerja dan simpan di tabung persaraan, dia orang panggil tabung pencen dia orang, sama macam tabung KWSP. Berpuluh-puluh tahun, macam biasa, bila kita bekerja, kita simpan di tabung KWSP at least 20 hingga 30 tahun. Alright? Bila kita bekerja 20 hingga 30 tahun, kita simpan di dalam tabung pension ini, bila dah umur persaraan, kita nak pergi keluarkan. Bila pesara dekat Greece pergi nak keluarkan, Greece officer dekat situ cakap apa? Minta maaf pakcik, sebenarnya selama tempoh persaraan, selama tempoh pakcik bekerja, duit itu cuma ada sekadar atas statement saja. In actual duit tidak wujud. Duit kerajaan Greece dah habis. Ini berlaku dekat Greece tuan-puan. Alright, kenapa berlaku? Sebab Greece adalah negara yang terlalu banyak berlaku perebutan kuasa politik, yang terlalu banyak berlaku isu-isu rasuah. Soalannya dekat Malaysia berlaku tak isu-isu begini? Saya tidak tahu. Tuan-puan lebih tahu. Tuan-puan lebih tahu keadaan ekonomi politik negara kita dan tuan-puan boleh tahu dan menilai sendiri tahap kepercayaan tuan-puan terhadap menteri-menteri kat Malaysia. Tuan-puan nilai sendiri, buat keputusan sendiri. Alright? So jadi bagi orang yang faham benda ni, dia nak usaha untuk tukarkan iCitra dia, duit persaraan dia atau moratorium dia kepada sesuatu aset yang dalam kawalan dia.
Apa aset dalam kawalan tuan-puan? Hanya satu. Kalau mengikut Robert Kiyosaki, kalau tuan-puan menabung emas, contoh tuan-puan tukarkan kepada jongkong emas 10 gram. Bila tuan-puan menabung emas, tuan-puan akan dapat emas yang kalis inflasi dan dikeluarkan dalam rekod keuangan dalam dan luar negara. Kenapa tuan-puan? Tidak ada sesiapa tahu jumlah kekayaan sebenar penyimpan emas. Pakcik Kaja kata dia hanya percaya pada Menteri Pasolah. Oh, saya percaya pakcik, Menteri dekat Malaysia saya percaya. Bila saya tengok Menteri kat Malaysia, saya percaya bahawa saya perlu mengharapkan diri sendiri dalam soal persaraan. Alright, so jadi bergantung kepada sejauh mana tahap keyakinan kita terhadap kemampuan ahli-ahli politik dan menteri dalam menjaga negara. But however tuan-puan, sebagai individu, tanggungjawab persaraan sebenarnya di atas batu jemala diri sendiri. Kita tak boleh kata apa, oh tak apa saya harap menteri bantu saya bila bersara. Oh tak apa saya harap KWSP, duit KWSP ada untuk bantu kita bersara. Kita tidak tahu. So jadi apa yang tuan-puan perlu buat adalah tuan-puan perlu keluarkan kekayaan tuan-puan daripada rekod. Kalau tuan-puan simpan unit trust, kerajaan tahu berapa unit trust tuan-puan sebab dia berada dalam rekod kekayaan. Kalau tuan-puan simpan wang tunai dalam bank, kerajaan tahu berapa rekod kekayaan tuan-puan. Kalau tuan-puan simpan hartanah banyak-banyak, beli 10, 15, 20 hartanah, kerajaan tahu berapa jumlah kekayaan tuan-puan. Tetapi kalau tuan-puan simpan emas, jangan kata kerajaan, suami kita pun mungkin tak tahu berapa jumlah kekayaan kita yang sebenar. Ni macam Pakcik Kaja ni banyak tu emas dia tu. Cuma kita tak tahu sebab kita tak boleh nak cek. Kita tak boleh nak cek kekayaan dia kecuali dia tunjuk lah. Tapi siapa yang simpan emas dan tunjuk emas dia? Tak ada. Saya sendiri saya cuma tunjuk 10 gram saja. 10 gram nilai dia dalam 2,600. Alright? So, soalan yang kedua ramai orang tanya, bila mereka nak simpan emas, mereka kata, oh patutnya nak simpan dalam bentuk keluarkan 100 gram terus bunga emas ataupun keluarkan 10 gram. Bergantung kepada matlamat tuan-puan. Kalau tuan-puan nak kurangkan spread, tuan-puan keluarkan dalam bentuk gram yang besar. Nak kurangkan spread dan nak jimatkan GP charge. Tetapi kalau tuan-puan berfikir dalam bentuk, oh kalau saya ada dalam bentuk yang lebih kecil, lebih senang dicairkan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak guna 2,000, kita cair setakat 10 gram. Kita tak adalah terus jual emas 100 gram kita. Alright? Kita tak ada jual 100 gram terus. Ada lagi satu, kalau tuan-puan fikir, oh kalau kecil-kecil ni senang nak wariskan kepada anak dan isteri di masa depan. Emas adalah aset yang paling mudah diwarisi tanpa perlu sebarang dokumen. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Puan Ani Hanida, terima kasih sebab baru menyertai. Nanti puan boleh ulang balik. Saya think I started, saya dah start sesi ni sekitar setengah jam dah. So jadi dah banyak topik terlepas, nanti tuan-puan boleh review balik. Okay. So, Tuan Samli Gontul kata, dekat Malaysia agaknya berapa tan simpanan emas penduduk? Sebab dekat India semalam dianggarkan kira-kira 25 tan. Jawapannya, berapa simpanan emas penduduk Malaysia? Tak ada siapa tahu. Kenapa? Sebab emas adalah satu-satunya kekayaan yang dikeluarkan daripada rekod keuangan. Sebab itu Robert Kiyosaki dia cakap apa? Kalau tuan-puan nak orang tak tahu kekayaan tuan-puan, tuan-puan kena tukarkan ke dalam bentuk emas. Hari ini tuan-puan, bukan semua orang ada bajet 2,600 macam ni. Macam ni 1,100, lebih kurang. Dinar 4.25 gram 1,100. Bunga emas sekitar 2,600. So kalau 2 keping macam ni, 1 tambah dengan 26 tambah dengan 26 jadi sekitar 3,700. 2 keping macam ni. Kecil tuan-puan. So kalau 2 keping macam kecil macam kalau tuan-puan letak poket pergi jalan-jalan satu Malaysia pun orang tak tahu. Alright. Ini yang pelarian Vietnam buat tau. Pelarian Vietnam, bila dia dah nampak kata oh my god, negara dia dah tak boleh diselamatkan lagi, dah kena serang, dah memang akan kalah whatsoever, akan bakal ditakluki whatsoever. Jadi apa yang dia orang buat adalah mereka waktu itu start jual ternakan
Sebab simpan tak guna tuan-puan. Bila ternakan, bila waktu peperangan nak keluar pergi cari makanan untuk ternakan pun dah tak boleh. Dia orang dah start jual ternakan dalam bentuk daging ke whatsoever. Dia orang dah start jual dusun, kebun, rumah. Dia orang dah start jual sawah. Dia orang dah start jual duit-duit di dalam bank. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka tukarkan ke dalam bentuk emas dan duduk diam. Waktu itu bila kerajaan buat pengumuman kata, oh nak ambil duit dalam simpanan whatsoever sebab negara dalam keadaan peperangan teruk. Yang simpan-simpan emas ni duduk diam je. Sebab apa? Sebab kerajaan tak tahu pun dia ada berapa kan. Dia mungkin bagilah sebahagian tapi dia pun, yelah dia pun nak lari selamatkan diri dia. I mean that is make sense, right? Everybody sekarang tuan-puan kita akan cakap patriotic whatsoever tapi bila in the real case, kita sebenarnya as a individu, kita akan lebih berfikir tentang kebajikan diri dan keluarga. Ketambah yang ada anak kecil, yang ada baby, they will just put the priority on their family first. Alright? So jadi ini yang berlaku dekat pelarian Vietnam. So jadi bila mereka dah ada simpanan emas di tangan, mereka duduk diam-diam, dah ada peluang mereka lari ke luar negara. Lari ramai. Dekat Malaysia pun ada dia orang turun juga ke Malaysia waktu tu yang ada simpanan emas, mereka boleh mulakan kehidupan dengan lebih cepat. Kenapa tuan-puan? Bila mereka sampai ke negara mana-mana tu, mereka pergi ke mana-mana kedai emas, mereka jual je emas dan mereka dapat duit di negara tersebut, mereka mulakan kehidupan. Hari ini ramai pelarian Vietnam yang dulu keluarga dia susah, hari ini anak cucu mereka menjadi orang yang kaya. Sebab apa? Sebab nenek moyang dia bijak. Nenek moyang dia membuat keputusan dan pilihan yang berbeza berbanding nenek moyang orang lain. So itu yang kita nak buat one day nanti tuan-puan. Alright. Sama juga dengan kisah dekat Korea. Saya pernah pergi ke Korea. Sebuah negara yang saya rasa lebih kurang Malaysia. Cuma suhu dia je lah. Suhu dia ada 4 musim sama macam Jepun. Tapi dari segi attitude, dari segi hiburan, saya nampak tak banyak beza dengan Malaysia lah. Dari segi aspek kebersihan whatsoever, lebih kurang Malaysia. Jepun yes, totally different. Totally memang different. So jadi bila saya dekat Jepun, saya banyak tengok sebenarnya Jepun adalah antara negara yang miskin dulu. Antara negara yang miskin. Sampai terpaksa berhutang IMF. IMF ni adalah bank dunia. Bila dia berhutang dengan IMF, sampai tahap kerajaan Korea, ni Korea Selatan, Korea Utara bukan, Korea Utara ni tak masuk dalam peta. So sampai tahap kerajaan Korea Selatan tak mampu nak bayar hutang IMF, dia orang buat pengumuman ke rakyat. Dia orang kata, look, negara dalam keadaan yang sangat teruk, kalau kita tak mampu bayar hutang tu, kita akan berada dalam situasi yang lebih teruk. Sekarang dah teruk dan situasi lebih teruk. So jadi apa yang mereka buat? Kerajaan kata kalau rakyat nak menyumbang emas, rakyat boleh pergi ke satu center ni dan bagikan sumbangan itu kepada kerajaan untuk selamatkan negara. So ramai penyimpan emas waktu tu yang patriotik. Dia orang pergi sedekah emas dia orang pergi bagi emas sebab untuk bayar dengan IMF, mana boleh bayar dengan duit kertas Korea, tak laku. Nak bayar dengan duit won tak laku tuan-puan. So jadi apa dia orang buat adalah dia orang kena bayar dengan emas of course sebab nak tukaran USD whatsoever. So jadi ramai rakyat dia pergi bagi duit tu dekat bagi emas tu dekat kerajaan dan akhirnya kerajaan mampu membangunkan semula negara hingga hari ini. Siapa tak tahu K-pop, siapa tak kenal Hyundai, siapa tak tahu Samsung, siapa tak tahu banyak lagi jenama-jenama ataupun K-drama. Ini semua adalah produk yang terhasil daripada usaha nenek moyang mereka menabung dan menyumbangkan emas untuk menyelamatkan negara. If you save gold, you save country. Itu yang keluar tagline. If you are gold saver, you are country saver. Kalau anda menyimpan emas, sebenarnya anda berpeluang untuk menjadi penyelamat negara. Sebab apa? Kalau waktu mata wang sangat jatuh macam Korea Selatan tu, tuan-puan boleh kaji benda-benda macam ni. Sebelum saya start jadi penyimpan emas serius, saya kaji dulu semua ni tuan-puan. Bukannya saya main simpan emas, tak. Saya buat dulu kajian-kajian saya. So jadi Korea Selatan sebelum itu sangat miskin. Penduduk dia pun sangat tidak berpelajaran. Dan dengan sumbangan emas itulah mereka memulakan balik negara mereka. Hari ini Korea antara negara yang teknologinya membangun paling pesat. Alright, teknologi sangat baik dekat Korea.
Okey, sebab itu hari ni kan Korea antara yang mencipta robot-robot manusia yang sangat hebat, yang sangat canggih. Kalau kita fikir bagaimana negara yang antara yang termiskin dekat dunia boleh menjadi secepat itu, kembalikan kegemilangan mereka adalah kerana mereka dibantu oleh rakyat-rakyat yang menyimpan emas. Bila negara dah hampir runtuh, tuan-puan, hanya emas yang kekal bernilai. Alright? So tuan-puan yakin Malaysia tak akan diuji ekonomi? Saya kurang yakin lah dengan keadaan ekonomi sekarang, sebab saya tidak nampak pendapatan negara tu banyak daripada mana. Yang saya nampak perbelanjaan yang banyak disebabkan COVID lah. Saya tak salahkan kerajaan tuan-puan, tapi saya fikir memang pun sebagai kerajaan kena bantu rakyat, kena keluarkan duit whatsoever untuk memberikan bantuan terhadap rakyat. Tetapi dalam masa yang sama, saya menjadi bimbang kalau duit sama konsep macam keuangan individu. Kalau duit asyik keluar je, masuk je sikit, akhirnya sikit banyak keluar, sikit masuk, kita jadi tak ada duit. So cara kita tak nak berlaku macam tu. Alright. So hari ni again, sesiapa hari ni, tolong komen lagi sekali. Saya nak tengok siapa yang masih lagi pendapatan dan gaji ada. Saya dipahamkan ramai. Kenapa ramai tuan-puan? Sebab syarikat saya adalah essential company. Semua orang dalam syarikat saya yang bekerja mendapat gaji yang penuh, masih dapat gaji penuh. Belum lagi terdesak, belum lagi perlu guna simpanan sepatutnya. Alright. Ya, Puan Nur Farah Malim kata, masa Tunku Abdul Rahman nak kelanda berbincang kemerdekaan tanah Melayu, rakyat kita bagi emas. Betul. Sebab hanya emas je yang boleh dibuat-buat belanja di negara-negara luar bila duit kita masih tak laku kan. So Puan Maziana kata Alhamdulillah masih dapat gaji full. Tahniah Puan Maziana masih dapat gaji full. So mulai hari ni Puan Maziana dah perlu serius dah tengok sejauh mana kita nak menyimpan emas. Sejauh mana. Alright. Sejauh mana nak menyimpan emas. Pakcik Kaja kata pakcik dah tak ada pendapatan tetap, tapi pakcik adalah penjawat awam yang pecat bos. Orang kaya je mampu pecat bos. So pakcik Kaja adalah salah seorang yang mampu pecat bos melalui simpanan emas public gold. Alright, melalui simpanan emas public gold, pakcik simpan emas, ada target yang dia dah capai, dan dia ada target pendapatan melalui public gold dia dah capai. Alhamdulillah hari ni dia dah tak payah makan gaji dah, tak payah jadi kuli bos dah macam saya kan. So jadi ini adalah kelebihannya. Bila tuan-puan menabung di dalam public gold, lama kelamaan tuan-puan bukan nampak hanya emas, tuan-puan akan nampak juga potensi pendapatan. Tuan-puan akan nampak juga potensi pendapatan. Tuan-puan tak akan nampak, oh rupanya simpan emas je. Tak, tuan-puan akan nampak sebenarnya banyak potensi pendapatan yang berpotensi untuk menggantikan pendapatan sedia ada. Alright, untuk menggantikan pendapatan sedia ada. Okey, hari ni harga emas baik. Kalau tanya saya, atau tanyalah pendidik lain macam Pakcik Kaja ni, tanyalah dealer public gold lain, setiap hari harga emas baik sebenarnya. Sebab apa? Sebab tuan-puan belum ada 1 gram pertama. Bila tuan-puan belum ada 1 gram pertama, tuan-puan belum ada benchmark. Jadi bila orang tanya saya, bila masa terbaik untuk menabung emas? Jawapan dia senang je. Bila tuan-puan ada duit. Bila tuan-puan ada duit, tak pernah ada masalah dia. Itu masalah dia. Jadi antara kesilapan penyimpan emas adalah dia tunggulah ada duit baru nak menabung. Sebenarnya tuan-puan cuma perlu paksa bina 1 benchmark. Mulakan dulu 1 gram pertama. Sebagai contoh, hari ni 257. Okey, semalam 259. Sesiapa yang start semalam 259, hari ni 257, murah emas tu tuan-puan. So apa mereka perlu buat? Dia orang tambahkan gram sebab hari ni harga emas murah berbanding semalam dia orang start semalam. Nampak So jadi hari ni tuan-puan start 257, baru tuan-puan akan ada 1 benchmark. Alright? Akan ada 1 benchmark. Okey, siapa tadi? Ya Allah, bila komen masuk banyak, saya tak sempat nak baca. Alright, Puan Sanuzi ke tadi yang cakap? Saya tak perasan komen tadi, terlalu masuk banyak. Okey, Puan Nur Farah kata, ada customer tanya, macam mana nak buat untung dengan emas? Okey, emas macam ni Emas bukan scam Emas simpanan public gold, tuan-puan simpan emas, tuan-puan dapat emas. Simple. Macam mana nak buat untung dengan emas? Emas, tuan-puan tidak ada istilah untung dan rugi selagi tak jual. Kenapa?
Keuntungan emas adalah pada waktu kita beli dan waktu kita jual. Waktu kita beli, kenapa kita untung? Sebab duit kita dah tak bocor, kita dah upgrade mata wang kepada logam dan kita dah memiliki kekayaan dalam bentuk yang kalis inflasi, kalis situasi ekonomi dan juga politik. Alright Puan Farah? Untung nombor 2, masa jual. Masa jual tu bila harga dah naik mengikut sasaran kita. Bila harga nak naik, secara amnya, sebab itu saya kata simpan emas at least 3 tahun ke atas. Daripada situ tuan-puan akan nampak pergerakan harga. Atau simpan emas hingga capai matlamat. Sebagai contoh, dah 3 tahun tuan-puan simpan emas untuk persaraan. Jadi simpan lagi sampai umur persaraan. Berapa nak simpan? Yang penting itu. Dua benda yang penting dalam simpanan adalah tempoh masa dan juga matlamat. Berapa nak capai? Dan tujuan kenapa nak capai? Kenapa nak capai, berapa nak capai dan berapa lama tempoh masa nak peram tu. So ini yang Puan Farah kena bagi tahu. Dan lagi satu, tuan-puan menjadi penyimpan emas, tuan-puan dah untung. Okey, masa beli, masa jual dah untung. Menjadi dealer public gold 10 kali ganda lebih untung. Okey, tuan-puan akan pelik, apa benda Kak Lopa cakap ni? Tak apa. Nanti jadi penyimpan dulu. Setiap hari Ahad saya akan buat kelas. Saya akan bagi tahu apa potensi-potensi pendapatan melalui public gold, melalui dealership. Tapi tuan-puan perlu menjadi dealer yang berilmu. Dealer yang konsisten. Bukan dealer yang hari-hari duk update pasal pokok bunga. Hari-hari duk update pasal whatsoever yang tidak berkaitan dengan simpanan dan pelaburan emas. I just asking you all, for what? Buat benda-benda yang tidak mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan diri. Siapa nak tengok pokok bunga kita ke, siapa nak tengok makanan kita whatsoever, unless kita put the value on the whatever we post, you know. So jadi tak apa, Puan Nur Farah bagi tahu dia masa beli dah untung, masa jual tu insya-Allah lagi untung. Emas tuan-puan, dia berbeza dengan duit. Duit dia menyekat kreativiti. Kenapa saya kata duit menyekat kreativiti? Sebagai contoh, saya ada RM100. Hari ni saya berada dalam situasi saya sangat perlu RM100. Apa saya buat? Tak apalah, gunalah duit ada RM100. Gunalah habis. Itu duit. Dia menjadikan kita rasa tak apa, ada benda yang nak dibelanjakan. Emas, dia menjadikan kita rasa miskin. Kita berduit ni tuan-puan. Ini cuma RM100 sebesar gedabak. Rasa macam dah nak belanja dah pegang RM100. Tapi emas ni RM3,600 kat tangan ni. Apa yang akan berlaku? Saya nak guna RM100. Saya tak akan jual emas ni. Saya akan cari cara untuk dapatkan duit RM100. Sebab apa? Sebab emosi manusia dengan emas disebut berbelas kali dalam Al-Quran sangat-sangat kuat. Emas lagi banyak tuan-puan simpan emas, lagi kerap tuan-puan tengok emas, lagi bertambah simpanan emas. Itu kuasa emas. Duit semakin tuan-puan tengok, semakin akan cepat habis. Sebab tu kadang-kadang isteri dia pandai, dia nampak suami dia ada duit, dia macam-macam hal dia nak buat. Kereta pun waktu tu juga dandan rosak lah, whatsoever lah. Tapi emas situasinya berbeza. Kenapa? Tuan-puan akan jadi sayang nak guna. Ni yang simple saya duk pegang dengan tuan-puan ni dah berapa tahun dah ni. 3,600 ni. Kalau duit tunai 3,600 di tangan saya sekarang dah jadi 300. Alright? So Puan Umi kata, kawan saya ada share emas lagi banyak turun banding saham. Dia pun cakap emas pun akan turun. Betul, harga emas akan turun juga. Betul, harga emas naik dan turun. Tetapi secara amnya akan naik yang ke masa yang panjang. One thing about emas adalah harga naik atau turun, gramnya kekal sama berbanding saham. Saham kalau turun, boleh jadi sifar atau negatif. Emas kalau turun atau naik, gram dia sama. Dan dia tidak akan menjadi sifar atau negatif. Alright, Puan Umi tingkatkan lagi ilmu. Attend weekly coaching update setiap hari Ahad. Soalan-soalan begini sepatutnya dealer kena tahu jawab. Alright, so kena faham So, saya ulang. Saham, dia naik, mungkin lebih banyak dari emas. Which is true. Betul, ini fakta dan data. Saham mungkin naik lebih banyak pada emas. Saham mungkin boleh turun sampai ke negatif dan sifar. Emas, dia boleh naik dan turun. Tetapi gram dia kekal sama selagi tuan-puan tak jualkan dia. Contohnya, harga emas semalam 259. Hari ini 257. Emas tu dah turun. Tapi, saya tak jual pun 10 gram saya. Nilai 10 gram saya semalam 2,590.
Hari ni nilai 10 gram, 2,570. Tapi gramnya kekal 10 gram. Saya tak jual. So, unrecorded loss. Dan yang penting, emas tidak akan menjadi sifar atau negatif macam saham. Alright, sebab itu ramai orang saham, main saham, dia boleh kaya raya. Atau tiba-tiba dia boleh jatuh miskin. Tapi emas tak, tuan-puan. Emas tuan-puan mungkin lambat kaya. Tetapi tuan-puan mustahil jatuh miskin. Sebab emas hingga kiamat, dia tidak akan hilang nilai. Bukan saya kata, Allah yang kata, malah hingga ke syurga. Alright? Malah hingga ke syurga. Alright, Puan Marziana cakap betul. Saham ni kita nampak dekat nombor, dekat penyata. Oh, kita ada berapa unit saham, berapa nilai saham kita hari ni. Emas, tuan-puan boleh pegang dan simpan. Saham berada dalam rekod keuangan. Kerajaan tahu, orang tahu rekod saham tuan-puan. Kalau menteri nak cek, menteri tahu rekod saham tuan-puan. Emas, tak ada orang tahu berapa jumlah kekayaan emas tuan-puan. Tak ada orang akan tahu. Alright? Yang macam saya selalu very proud to tell you all, saya ada seorang penyimpan, dalam tim saya dia orang tahu 7 kilo emas dia. 7 kilo tuan-puan, nilai juta-juta. Jadi apa dia buat? Dia ada simpan dekat bank, beberapa bank, dan dia juga ada simpan dekat tangan, dia juga simpan dekat account gap, dia ada simpan di beberapa tempat. Jumlah tu tak ada orang tahu. Orang cuma tahu, oh, dekat bank ni ada mungkin 1 kilo, bank ni ada 1 kilo. Tapi dekat dia tu berapa, kita tak tahu. Dia kata 7 kilo mungkin lebih, kita tak tahu. Kerajaan pun tak tahu. Berbanding saham. Alright, dalam keadaan ekonomi tertentu, sebenarnya kita perlu kekayaan yang orang tak tahu. Alright? So, nampak? Faham? Okay, faham So, jadi, okay, so Puan Umi kata ilmu saya terbatas. Tak ada masalah. Belajar lagi insyaAllah. Alright, belajar lagi, tak ada masalah. So, jadi, yang penting adalah emas dan saham, dia dua tool yang tidak sama. Sama macam saya banding juga unit trust ASB dengan emas. Dua yang tidak sama. Dua-duanya baik. Cuma kita perlukan dua-dua yang baik supaya dia berganda kebaikan kita. Nak cepat untung, nak tengok dalam bentuk unit saham, belilah banyak-banyak saham. Dalam masa yang sama jangan tinggalkan emas, So faham tak maksud saya adalah sebab saya pun ada juga sikit simpanan saham, unit trust, ASB, hartanah, tak adalah banyak, sikit emas juga sikit, semua sikit-sikit, tapi saya tidak menolak. Semua cabang, saya simpan semua cabang. Kenapa? Sebab semua cabang ni bersikap macam potongan-potongan puzzle. Kalau tuan-puan boleh ada semua puzzle, tuan-puan boleh dapat full picture of investment. Complete package, lengkap. Alright, faham By the way, saham dan emas persamaan dia adalah dua-dua perlu volume. Kalau saham pun setakat menabung RM100, boleh kaya tak? Walaupun naik 50%, baru naik RM50. Tak akan kaya dengan macam tu. Sama dengan emas, ada 1 gram. 1 gram rupa paras macam ni. Kadang-kadang saya kan, bila orang tanya nak simpan 1 gram, saya malas layan. Saya suruh dia cari cikgu lain. Sebab 1 gram tuan-puan tak akan kaya. Confirm takkan kaya. 1 gram tuan-puan cuma boleh simpan sebagai hobi. Hobi simpan sikit-sikit macam ni, lama-lama akan jadi berpuluh-puluh ribu. Tapi dia lama, dia lambat. Kalau kita nak cepat, dalam simpanan emas ni, daftar akaun emas gap. Simpan emas 1 gram ke 5 gram whatsoever, sampai jadi beberapa, contoh dah capai 11 gram, keluarkan 10 gram. Ulang proses ni. Dalam 10 tahun macam tu, tuan-puan dah ada beratus-ratus gram. Okey? Dan kelebihan emas ni adalah, bila tuan-puan ada emas, tuan-puan cuma rasa tak ada fikir nak jual. Tuan-puan cuma rasa nak tambah. Ini yang berlaku dalam tim saya. Kebanyakan cuma target 1 gram sebulan. Tapi di hujung tahun ada 60 gram. Magic, pelik. Sepatutnya ada 12 gram saja. Tapi menjadi 60 gram. 70 gram, 100 gram malah. So, kenapa? Sebab emas memang keuntungannya adalah dia adalah engage dengan emosi dan aura kita. Kalau sesiapa yang tidak suka pada risiko, emas adalah simpanan yang tidak berisiko besar. Dia tetap ada risiko, tapi risikonya tidak besar.
berbanding dengan saham. Sebab apa? Sebab emas tidak akan menjadi kosong atau tidak akan menjadi sifar. Dan emas dikeluarkan daripada rekod keuangan. Emas tidak langsung dipengaruhi situasi ekonomi dan politik. Contoh, sebagai contoh, politik kita dah kucar-kacir, mata wang hilang nilai langsung. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh bawa lari emas kita pergi ke luar negara. Kita bawa dekat sana, kita mulakan kehidupan baru. Sebab emas adalah mata wang universal. Kalau orang tanya tentang bercakap tentang kekayaan sebenar bukan duit, tuan-puan. Sebab duit bukan simpanan sebenar. Duit adalah simpanan voucher. Kita simpan voucher untuk kita berbelanja. Sebab itu selalu kalau tanya mana-mana pakar yang bercakap tentang emas, mereka akan request kita simpan duit tapi untuk kegunaan jangka pendek. Kalau tuan-puan menabung emas untuk kegunaan jangka panjang. Alright, so faham Okey, siapa faham? Setiap hari saya bercakap berbuih-buih mulut. Kalau tak faham juga tu, saya rasa memang tuan-puan kena beli minimum 10 buku tentang emas. Tuan-puan tak boleh nak capture apa yang saya cakap. Tuan-puan dah kena start. Hari ni bila Google pasal emas je. Besok bila beli buku pasal emas, cari 10 buku emas. Cari 10 buku emas. Sebab ni saya duk cakap hari-hari, sehari sejam saya cakap. Kalau sehari saya bercakap sejam, seminggu saya bercakap 7 jam. Kalau kita compare 7 jam bersamaan kelas 1 hari. Sebulan maksudnya 4 hari kelas saya bagi dekat tuan-puan. Kalau masih tak faham juga, memang maksudnya tuan-puan kena membaca dan belajar tulis nota. Kena usaha lebih sikit. Ada orang saya faham dia lambat sikit nak faham, tak ada masalah. Tapi tuan-puan kena usaha tu tingkat ilmu. Kadang-kadang kita tak mau simpan emas sebab kita tak faham. Kita kata, tak nak lah. Semua pakar kata kena menabung atau menabur di tempat yang kita faham. Tapi masalahnya, kita ni jenis yang tak faham-faham. Ajar pun tak faham, ajar pun tak faham. So, jadi apa yang kita kena buat adalah, nombor 1, mulakan dulu 1 gram pertama. 1 gram pertama, cuma nilai 257 sahaja, simpan di akaun Masgap. Dan sertai tim yang betul. Semalam ada yang merayu-rayu minta, tolonglah, dia kata dia menyesal dia daftar melalui cawangan, dia tak daftar melalui pendidik atau dealer macam saya. Itulah saya kata, kalau kita tak pandai, kita jangan buat-buat pandai. Kita pergi cari cikgu. Kita daftar dengan cikgu. Kita start 1 gram di akaun Emasgap. Lepas itu sertai tim, kita akan diberi nota, kita akan diberi kelas, kita akan diberi platform Telegram, kita akan diberi ruang dan peluang untuk bertanya soalan bila-bila masa. Kalau tanya cikgu tengah tidur tu, tunggu besok lah. Tapi at least kita ada tempat untuk rujuk. Alright, so jadi nak faham, mula dulu 1 gram pertama. Ya, Puan Sanusi Syafi'i kata, saya dulu nak faham, saya start dengan 1 gram. Betul Puan Sanusi. Hari ni Puan Sanusi antara orang yang kaya emas. Saya tahu ni antara orang yang memiliki kekayaan emas. Alright. Sama macam budak-budak nak berjalan tuan-puan. Tuan-puan nak simpan emas sama macam budak-budak nak start berjalan. Tuan-puan kena start melangkah dulu yang pertama, baru tuan-puan faham. Sebab apa? Kalau tuan-puan acah-acah buat-buat pandai nak kaji sendiri, sampai ke sudah tuan-puan tak pandai, dan akhir tuan-puan akan rasa apa? Ilmu emas ini susah. Tapi sebenarnya cara kita belajar tu salah. Alright, bila kita dah start belajar, dah ada cikgu, kita dah faham, tapi dah ada cikgu pun masih tak faham ni. Apa yang tuan-puan perlu buat adalah beli buku emas dan setiap hari berhenti Google pasal Zul Arifin dengan Niloufar. Google tentang emas. Type dekat situ. Kepentingan emas. Kenapa perlu ada emas? Type dekat situ. Dan berhati-hati. Sebab dalam cabang emas terlalu banyak skamer. Kenapa skamer sentiasa ada dalam cabang emas? Sebab cabang emas adalah bernilai sepanjang zaman. Kalau skema cabang lain, dia wujud bermusim. Tapi emas sentiasa ada skema sepanjang zaman. Sebab itu tuan-puan, saya selalu galakkan tuan-puan, pilih je nama yang dah terbukti bertahan 13 tahun, yang dah terbukti memiliki lebih 500,000 penyimpan emas, dan terbukti memiliki cawangan di seluruh Malaysia, dan terbukti juga sedang meluaskan empire di Indonesia. Pilih Public Gold. Sebab apa? Sebab dah terbukti bukan skamer. Mana ada skamer pendidik macam saya duk buat AB live. Skamer tak buat live. Kalau tuan-puan call benda tak jawab, apa lagi dia nak buat live bercakap macam ni? Kalau saya nak scam tuan-puan, saya tak buat live. Sebab apa? Sebab saya tak nak tuan-puan kenal muka saya.
Tapi saya buat live sebab saya jujur, saya ikhlas nak mengajar tuan-puan ilmu emas yang betul. Alright, sebab itu tuan-puan jangan terlalu pandai, jangan terlalu nak cepat untung, pilih jenama yang selamat dan dah ada proven track record, yang dah ada track record yang baik. Alright, so siapa bersama saya hingga sekarang, saya nak end session dan nak masuk kerja. Inilah kehidupan bila kita makan gaji. InsyaAllah satu hari nanti saya pun akan bebaskan diri daripada makan gaji. Tapi buat masa sekarang saya gembira lah kerja HR manager ni. Tapi saya penat dah. Saya dah start rasa penat, Alhamdulillah, Public Gold dah memberikan saya pendapatan yang lebih berganda-ganda daripada gaji saya di pejabat. Itu in actual sebenarnya saya dah boleh nak berhenti kerja. Tapi saya tengok dulu. Nanti saya akan fikir balik. Alright, so siapa bersama saya? Sila komen. Siapa bersama saya? InsyaAllah kita sentiasa kerap berkongsi ilmu bagi dealer-dealer saya dan penyimpan-penyimpan emas saya. Tolong luangkan masa setiap hari Ahad pukul 10 malam. Kita berbincang, ada sesi dialog. Macam kita live ni saya bercakap, tuan-puan cuma taip kan. Bila setiap hari Ahad saya buat kelas khas untuk tuan-puan. Ini budaya dalam rangkaian G100 Public Gold. Kita akan buat kelas bagi tahu tuan-puan. Kita siap tanya, saya siap tanya, ada masalah ke, ada apa-apa tak faham ke? Bila tak faham, nanti tuan-puan kena buat apa? Tuan-puan kongsikan permasalahan, isu apa yang tak faham, kita share dalam kelas. Dan kelas itu adalah percuma tuan-puan. Daripada pukul 10 sejam setengah hingga pukul 11.30 target kita. Kadang-kadang terbabas sampai 12 tengah malam. Semua orang dah tersengguk-sengguk. Kadang saya tengok kesian murid saya. Di dalam meeting tu saya nampak tu dia. Kamera on, dia dah tertidur-tidur, dah penat. Tapi tak apalah, itu adalah jihad kita mencari ilmu. Katakanlah kita ni meninggal dunia kan. Masa kita sedang mengajar dan belajar, Allah akan pandang itu sebagai pahala. Tuan-puan, hari ini sebelum saya nak akhiri session ini dan sebelum tuan-puan mulakan kehidupan, cuba nilai muhasabah dan tanya diri. Cuba nilai muhasabah dan tanya diri dua perkara. Nombor satu adalah ada buat apa hari ini, nak buat apa hari ini untuk menambahkan kebaikan dunia dan akhirat. Nak buat baik kepada ibu bapa ke, nak buat baik kepada pasangan, nak buat baik kepada anak-anak, nak buat baik kepada cikgu, nak buat baik kepada jiran. Cuba tanya nak buat baik kepada siapa hari ini. Nombor satu. Supaya kita boleh bawa kebaikan kita di dunia dan juga akhirat. Nombor dua, tanya diri apa yang kita nak buat hari ini untuk menambah kekayaan dunia dan akhirat. Kenapa tuan-puan? Sebab kita tak nak dekat dunia kita miskin, dekat akhirat kita miskin. Kita adalah orang yang menyediakan dan apa-apa ke dana. Okey, Puan Umi kata kadang-kadang terlepas pandang kelas setiap hari Ahad. Tak boleh, tak ada alasan. Saya sendiri hari ini pun masih attend kelas. Sebulan saya attend 20 sesi at least. Semua kelas saya attend. Sebab apa tuan-puan? Untuk kita berjaya, nombor satu, kita tiru orang yang berjaya. Tapi untuk kita sangat berjaya, kita tak boleh tiru orang yang berjaya saja. Kita kena nombor satu, follow rule nombor satu, tiru orang yang berjaya dan berusaha 5 kali ganda lebih daripada orang biasa. Dalam industri semua orang tahu. Kalau sebut kat Lopa, semua orang tahu saya bekerja 5 kali ganda melebihi orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak capai sesuatu yang lebih luar biasa daripada orang lain. Kita nak kerja banyak masa-masa kita yang tertinggal. Kita nak dalam apa pun yang kita buat, kita tak rasa bersalah dengan diri. Sebab apa? Sebab kita dah buat yang terbaik. Gagal berjaya itu urusan Allah. Urusan kita adalah kita kena bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Puan Umi, kalau alasan lupa kelas whatsoever, saya maaflah, saya tak boleh terima. Sebabnya tuan-puan kena bertanggungjawab di atas diri tuan-puan. Alright, sebagai guru saya cuma mengajar dan mengajar, tapi keputusan untuk berjaya atau tidak itu terletak kepada tuan-puan. Sebab saya ni pun hari ini dengan empire saya yang macam ni, dengan kesibukan saya macam ni, saya masih attend at least 15 hingga 20 sesi setiap bulan. Bukan setahun ni, 15 hingga 20 sesi ni setiap bulan. Untuk memastikan saya sentiasa belajar dan relevan mengikut zaman. Sebab apa? Sebab saya tak boleh letakkan kesalahan saya kepada upline saya, iaitu Tuan Fuad, suami saya. Atau saya tak boleh letakkan kesalahan kementahan atau kejangkalan ilmu saya ke atas mentor saya, iaitu Tuan Zulkifli. Saya tak boleh letak kesalahan atas kegagalan saya ke atas maha guru saya, iaitu Tuan Syukur Hashim. Saya kena letak tanggungjawab bisnes saya, tanggungjawab pencapaian dan kejayaan saya dalam simpanan emas ke atas diri saya sendiri. Kalau tuan-puan dah attend 15 hingga 20 sesi setiap bulan, baru boleh bagi tahu saya.
Alright, baru boleh bagi tahu saya kata kenapa tak boleh lagi. Saya akan arrange special consultation dengan tuan-puan face to face ke ataupun one to one ke. Kalau dah memang dah attend 20 kelas masih lagi tak faham-faham. Sebulan attend 12 kelas, 20 kelas, macam saya sendiri 20 sesi setiap bulan. Seminggu tu at least 4-5 sesi kita attend. No choice tuan-puan. We have to struggle untuk dapat sesuatu sebab kita marhin. Bila kita marhin, kita adalah orang biasa-biasa, kita nak dapat sesuatu, kita kena usaha lebih sebab mak ayah kita bukan kerabat diraja, mak ayah kita bukan menteri, kita tidak ada shortcut. Kita ada perjalanan yang kita kena struggle, tebas, belajar, buat silap, jatuh, tak apa, betulkan kesilapan dan bangkit lagi. Alright? Orang yang berjaya bukan tentang sejauh mana dia pergi juga, tapi tentang sejauh mana dia jatuh, dia bangkit dan dia masih sampai kepada matlamat. Sejauh mana dia buat salah, dia betulkan kesilapan, dia tetap sampai kepada matlamat. Alright, so salam sayang daripada saya. Terima kasih semua. Betul, saya cikgu yang garang sebab saya bukan nak mendidik untuk tuan-puan suka, tapi saya nak mendidik supaya tuan-puan kaya dunia akhirat. Ini adalah komitmen saya. InsyaAllah selagi saya ni Allah bagi kesihatan whatsoever. Sebab impian saya satu hari nanti, saya dah tak nak baca dah kisah wanita, kena halau suami tak tahu nak pergi mana, suami isteri meninggal, hilang semua pendapatan. Saya dah tak nak baca semua tu. Bagi saya, semua orang ada berhak untuk memiliki pencapaian, kejayaan dan harta atau aset sendiri. Alright, so salam sayang semua. Assalamualaikum. Bye.